Okey, tengok kejap dekat ni, tengok ada ke tidak ni. Patutnya ada. Okey. Copy. So, bagi tahu kawan-kawan jugalah yang mana tak nampak ni, kita ada dekat Telegram juga. Okey. Yang saya letak untuk ni tadi tu ada dua Google Form. Yang pertama yang ni untuk yang anda edisi 1 ni yang ada soalan tentang apa ni? Ya Allah, hilang padam. Okey, ada soalan dekat sini ada dua soalan. Tiga actually. Yang ni hantar paling lewat apa ni? Saya buka ni sampai pukul 7 pagi esok, tapi yang ini saya buka. Yang ni ada lagi satu ni yang untuk hadir ni saya buka sampai pukul 9.30 saja. Jadi yang ni ada perkataan hadir. Yang ni ada edisi 1. Okey. So yang ni saya biar dululah. So yang paling utama is this one. Okey. Yang ni Okey. Dah masuk. Macam biasalah kalau siapa yang tak boleh tu kita pelajar yang mana tak boleh ni kita gunakan sama ada anda live dekat FB ataupun guna Webex antara dua. Dan dan kalau yang mana-mana yang tak boleh tu bagi tahu kawan-kawan juga, saya akan habis saja ni saya akan letak video dekat YouTube ya. Jadi pilihlah sama ada YouTube ataupun Facebook Live untuk anda tengok. Okey. Semalam kita dah tengok macam mana ada beberapa perkataan yang kita tengok menggunakan etimologi sama ada bahasa apa ni kita pinjam daripada bahasa Inggeris atau tidak dan sebagainya ya. Ada soalan tak sebelum tu? Setakat ni? Ada ke tak ada? Kenapa jadi macam ni? Okey, nampak ni. Tak ada soalan langsung? Dekat chat ke, dekat FB ke, sesiapa nak tulis yang dekat FB live anda boleh tulis selain daripada anda tulis nama anda tu, anda tulislah juga apa bendanya. Sebab dekat sini saya boleh nampak siapa yang ada kan. Berapa orang ni? Ada 26 orang lah. Tapi apa bendanya? Boleh tulis juga dekat komen untuk anda jika ada bukan kita majmuk ni. Kita nak pergi kepada yang ini. Kalau kita perhatikan ini yang saya tak tahu berapa orang kalau kita guna buku Prof Abdul Hasan buku yang ini. Ini saya pinjam library ni, saya usung ke Hulu Hilir. Jadi apa bendanya tapi saya ada juga dekat ni. So kalau kita perhatikan kita ada konsep peminjaman. Okay? Kita meminjam sesuatu. Bila kita meminjam sesuatu, apa bendanya, selalunya dalam konteks sekarang ni kita biasanya kita nak membina istilah dalam bidang-bidang. Okay? Dalam bidang-bidang profesional ke bidang-bidang apa ni, macam kalau kita dekat universiti ni semua bidang menggunakan tu. Sebab itu kalau kita perhatikan macam yang paling mudah lah. Okay, linguistics itu bila kita nak melayukan dia, kita akan jadi dia sebagai linguistik. Okay? Jadi istilah ni pun dah sebenarnya kita dah satu kata pinjaman lah. Jadi ini yang Prof Abdul Hasan gunakan. Okay? Prof Lola tak gunakan kata pinjaman, tapi lebih kepada nak memfokus kepada pembentukan istilah. Okay? Jadi bila pembentukan istilah sentiasa sahaja kita hidup. Okay? Dan kita boleh tengok macam semalam tu dekat YouTube. Okay. Sinar. Okay. Balik semua kena tengok sinar harian. Okay. Dekat sinar harian saja. Dan kemudian apa pula live ni? Tak payahlah. Nak berita. Okey. Kita tengok kat sini saja kan.
Jadi dalam ni macam ni, paling mudah sekali dekat depan skrin ni saja dah berapa banyak yang kita pinjam. Kita ada yang ni. So kalau kita ikutkan betul-betul, kalau dasar yang mengatakan ikut ejaan, so yang ini ialah premium kan, premium. Jadi bila tu yang ada orang petikkan kan. Jadi kita yang ni, jadi mana nampak pelik, premium kan. Kemudian kita ada edisi. E-paper terus ambil bulat-bulat prap. Lifestyle terus ambil bulat-bulat kan. Columnist. Okay, bukan komunis tapi columnist. Ya, ini perkataan apa ni? Yang bila kemudian kita ada video kan. Yang banyak lagi. Okey, yang ni langsung tak pinjam e-paper kan, kita tak guna pula e-akhbar tapi kita guna e-paper. Jadi macam mana? Katakanlah okey, kalau kita ambil daripada yang ni apa ni ditutup ni, kenapa kita akan tengok tak boleh tengok okeylah. Ini pasal dia kata premium, kita tengok yang ini. Okey. So siapa yang ada FB sekarang ni? Senang je. So tolong tulis dekat komen tu, okey. Kenapa bunyi kat sini pula mana beritanya? Dia kata premium tak ada pun ni. Sekejap. Tak adalah pula beritanya. Sorry guys. Okay. Yang ni lah. Apa yang terkejut pula ni? Berapa bulan? 4 Mei. Lama. Ambil yang baru Zat. Boringnya. Okay, kita ambil yang jamin apa ni. Oh, yang ni kot. Keluar ke? Keluar ni. Buat QPAD yang ada benda. Okay. QPAD tidak lagi penyawat awam. Tak ada berita. Untuk terbaca sila dah. Okay dah, tak payahlah. Okay, kita ni ambil ni. Kan? Yang ni tak. Lagi satu tak kromosi adalah berita apa ni? Berita hiburan. Kat sini tak ada ya berita hiburan. Okeylah. So siapa yang dah tengok siapa dia Edwin Moses? So kena check mana saya sebut ni mestilah. Don't tell me yang ni pun tak boleh tengok. Gila. Kan. Jadi apa benda yang boleh tengok Yang lama aktiviti. Tak apalah ni berapa lama ni? 17 Jun. Boleh tengok tak? Okey. So kalau dekat sini saya nak apa tu anda semua pergi dekat berita ni, okay, daripada Kementerian Belia dan Sukan ni. Satu ialah anda hanya kenalkan cari kata pinjaman saja. Kata pinjaman saja dan jaga-jaga juga sebab kita ada kata pinjaman dalam kata majmuk. Jadi kalau kata pinjaman dalam kata majmuk kena bawa keluar semua kata majmuk tu sekali. Okey. So letak dekat ni. Sila letak dekat komen ni. Dekat komen ni ya. Sila letak kat sini. Okey. Mana kalau sekala ni saya padam saya punya muka ni. Saya bagi masa jam saya 8.09. Saya bagi masa sampai 8.11. Tak banyak benda ni. So letak dekat ruang ni 8.11 untuk daripada yang ini saja. Ni buang ni. Daripada yang ini. Kenapa lah janganlah keluar. Daripada yang ini Daripada yang ini saja. Daripada kementerian ni sampai 3 juta tu. Ambil hanya senaraikan. Jangan lupa letak nama penuh anda dekat ni. Senaraikan kata pinjaman. Okey. Yang kata pinjaman yang ini bagus. Kalau siapa yang suka berhutang kan dan tak nak bayar, dia kena ambil konsep kata pinjaman. Pinjam tak payah pulang balik. Jadi inilah. Kebetulan hari Jumaat ni kan. Kita janganlah buat macam tu. Jadi kita perhatikan apa yang ada. Kata pinjaman. Mungkin nak kena apa ni? Bataskan kot kata pinjaman yang kita pinjam secara langsung dari bahasa Inggeris. Sekarang ada letak kata pinjaman yang bukan dari bahasa Inggeris. Sebab kita ada dekat sini kata pinjaman yang kita bukan. So kata pinjaman yang terus dari bahasa Inggeris. Okey, secara langsung. Semalam saya tunjukkan konsep secara langsung dengan tak langsung. So ini artikel dia.
So dah letak ke? Tak ada siapa pun letak. Okey, sah tak benar. Tak apa, dah 8:11 dah. Saya tengok kat sini je. Okey, apa yang ada ni? Tak ada orang tulis pun. Join. Tak ada. Tak adalah, tak apalah. Kalau tak ada, kita apa jadikan ini sebagai latihan tak bergrade je lah kan. Senang je kan. Siapa yang ada dengan saya ni? Yang partisipan kat sini ni, yang saya boleh panggil. Ni tak ada siapa tulis nama apa benda, semua tulis nama. Saya minta anda tulis, bukan tulis nama. Saya minta anda semua kenal pasti perkataan pinjaman dari yang bersumberkan bahasa Inggeris secara langsung. Okey? Itu yang saya nak. Sebab tak ada langsung kat sini ni. Okey. So, sekejap kita tengok daripada sini. Anis Syazana kata inisiatif coronavirus video dengan proaktif. So 4. So tengoklah. Ini bubut. Tak boleh saya kenapa bila pakai Webex saya tak nak bagi ni, tak apalah, like je kan. Kemudian yang ini inisiatif video kategori. Okey. Okeylah, apa bendanya. Siapa ada lagi? Tak ada lagi dah, 2 orang aja. Itu pun inisiatif corona untuk apa ni, ada kelainan juga. Sebab yang ni video ada, yang ni kategori ada, ni kategori tak ada, proaktif. So coronavirus. Okey, so kita check dekat sini. Mana tadi? Saya punya mana pergi tadi? Ni. Apa ni? Saya punya ni tak berapa ni ya. Saya punya apa benda orang kata? Line kat sini dia ada masalah sikit. So okey. So dalam konteks ni saya kata okey, sebab kenapa saya bataskan, sebab menteri ni ini pun kita kena jaga-jaga. Kita ada banyak yang kita pinjam bukan daripada bahasa Inggeris secara langsung lah. Dalam konteks ini yang kita nampak yang ini. So dalam bahasa ni ni dalam kata inilah kata nama khas Kata nama khas Inisiatif Perhatian Sukan 2020 ni, inilah kata nama khas yang terbentuk daripada berapa perkataan. So kita ada inisiatif. Satu. So prihatin tu macam mana kan? Itu satu. Kemudian kita ada yang ini coronavirus ni. COVID-19 tu kita pinjam directly, kita tak pinjam, kita ambil bab terus kan. Kita ambil kita ambil dalam bentuk yang sebenar. Kemudian kita ada apa lagi? Inisiatif tu inisiatif yang ni kita dah ada kan. Kita ada kategori. Okey, yang ni kita ada kategori. Kemudian kita ada apa lagi yang siapa tadi? Ni. Pengdigitalan. Okey. Bukan kalau ikut bahasa kita biasa kita akan sebut dia sebagai pengdigitalan sebab perkataan digital kan. Jadi digital. Tapi pasal kalau kita menggunakan yang saya kata tadi berdasarkan apa yang kita inilah pendigitalan. Okey, inilah pendigitalan. Kemudian kita ada lagi yang ni aktiviti. Okey. So kita ada yang ini tertinggal ni aktiviti, kemudian kita ada program. Okey, dan kita ada projek. Okey, kita ada projek. Dan kemudian yang ini R&D. R&D ni bukan dalam bahasa Melayu. Kita tak letak PDP kan, kita tak letak PDP untuk penyelidikan dan pembangunan, tetapi kita letak R&D. So yang ini kita pinjam. Okey. Apa lagi? Yang ini dari proaktif. Okey. Ini juga kita pinjam secara langsung dari bahasa Inggeris. Okey, yang kita pinjamkan secara langsung dari bahasa Inggeris. So ada yang tambah lagi ke? Tak ada. Okey. So itu yang siapa ni letak Farhana coronavirus dalam data. Ini jaga-jaga. Coronavirus dalam data coronavirus tu ialah K. Bukan tu. Ini yang kadang-kadang alhamdulillah kita tak ada exam kan. So kita boleh betulkan. Kalau buat exam dengan saya mula merepek pelajar menukar data. So kita jaga-jaga yang tu.
So yang ini check. Okay. Oops. Alia letak digital dengan aktiviti. Kemudian siapa lagi ni? Farhana dah check. Virus. Virus ke apa ni? Data dalam ni virus ke apa? Ini jaga-jaga data dalam kita punya ni, ini jangan tukar data. Bila kita meminjam data sebenar, seboleh-bolehnya kita tak tukar lah. So dalam konteks ni dia tak tulis itu virus kan, dia tulis coronavirus. Itu yang nak kena tahu. Okey. Apa bendanya? Data kita jangan ubah. So dalam konteks ni ini yang apa ni kita masukkan sebagai kata istilah, okey, dalam konteks ni sebab macam kita nampak sangatlah COVID-19 tu kan. COVID-19 tu apa ni coronavirus tu memang satu istilah yang wujud daripada bidang perubatan, okey, daripada mereka dalam bidang sains, tapi bila dah ada COVID ini kita semua tahu coronavirus tu. Jadi dan kita pun jaranglah kita nak sebut coronavirus kan. Kita akan sebut COVID-19 atau COVID-19. So itulah istilah yang kita pinjam. Jadi ini kalau kita tengok mengapa ini berlaku, kalau ikut buku Prof Abdul Hassan, paling utama kena ingat ya, pada satu masa bahasa Melayu digunakan untuk semua mata pelajaran, untuk semua subjek. Tak kisahlah apa sekalipun kan. Hanya masa bila saya tak ingat yang saya perhatikan masa itu siapa? Masih lagi Tun Dr. Mahathir masa tu Perdana Menteri, beliau mengubah bahasa apa ni cara pengajaran dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggeris untuk semua subjek yang berteraskan sains dan matematik kan. So jadi dalam apa-apa bidang sains termasuk kat universiti pun sampai menggunakan inilah. Jadi apa bendanya? Ini tujuan yang paling utama. Ya, kita membentuk istilah-istilah dan sekarang pun kita masih membentuk lagi, mungkin bukan untuk tidak lagi untuk sepenuhnya untuk tujuan bahasa ilmu di pusat pengajian tinggi, tetapi mungkin untuk pemahaman orang-orang biasa yang di luar daripada universiti. Sebab kalau universiti sekarang pun kan tak tahulah kan, kita doakanlah berapa lama bahasa Melayu akan digunakan. Okay. Yang pasti kalau dekat luar negara bahasa Melayu tu kita boleh jual. Ataupun bila bahasa Melayu tu yang gunanya ialah Maddan. Kan? Atau lagi satu, siapa lagi seorang tu? Yang cakap Maddan, cakap dialek Terengganu. Yang lagi seorang, yang dialek apa tu? Riz. Jadi barulah bahasa Melayu tu naik. Kalau yang mukanya macam ni, Radiah yang menggunakan tak naik. Okay? Jadi ini yang kita tengok. So istilah apa bendanya? Yang paling utama yang kita nak tunjuk, yang apa yang kita nak, yang paling utama ialah ini yang saya tak anda tengok ni sebab nanti kan bila kita ingat ya, bila kita meminjam, kita bukan hanya dalam konteks lampu. Ini lampu tu ya. Apa bendanya? Dalam konteks kita dekat Malaysia, dalam bahasa kita bukan hanya sekarang ni kita orang kata gagat meminjam daripada bahasa secara langsung daripada bahasa Inggeris, kemudian kita transliterasikan. Tapi kena ingat ada juga bahasa-bahasa lain yang kita pinjam. Okey, kita boleh pinjam. So kalau kita tengok dalam mereka yang daripada bidang yang melibatkan agama Islam kan. Jadi banyak benda-benda yang itu macam istiqamah ke apa ke, lepas tu even Jumaat tu kan. Jumaat hari ni pun kita pinjam daripada bahasa Arab. Dan kalau kita macam saya ni yang bukan berlatar belakangkan pengajian Islam, saya sebut Jumaat aja. Tapi kalau kita tengok orang yang benar-benar dididik dengan pengajian Islam bahasa Arab, dia sebut Jumaat tu pun jadi Jumaat kan. Jadi ada sebutan dia lah, macam saya lah juga kan. Saya tak boleh sebut psikologi, saya sebut psychology kan. Ada sikit lah pengaruh daripada bahasa Inggeris tu. Jadi kita tak boleh lari daripada aspek sebutan. Okay? Jadi cuma sebutan kita yang bagaimana. Ini yang kita nak kena jaga. Dan bila kita pinjam, kadang-kadang bila kita pinjam sesuatu istilah tu, kena ingat ni, bila kita pinjam sesuatu istilah,
Ada masanya kita bawa keseluruhan makna. Ada masanya kita akan sempitkan makna itu, makna sesuatu perkataan. Ada masanya bila kita pinjam, makna tu dah kita luaskan. Okey? Jadi sebagai apa ni linguistics, kita kena tahu perkara-perkara ini. Okey? Sama ada ini ke nampak tak? Ke penggunaan kean, yang saya perhatikan kean ini sangat-sangat aktif bila kita selepas masuk apa ni segala istilah tu. Okey? Sebab dia menunjukkan apa ni kean. Bukan proses, keadaan kan, keadaan sesuatu itu. So absorptivity ni terus jadi daya serapan ataupun okey, ini absorptivity kan. Tetapi yang ini ialah keluar keabsorptifan. Okey, dan keluar juga apa ni huruf R dengan huruf P. Okey, cuma yang ini apa sebab kita apa ni? Sebab ini kalau kita ada perkataan macam apa ni positif. Okey, kita sebut bila positif itu kita ada dengar bunyi v, positif kan. Tapi dalam bahasa Melayu bila kita positifkan, kita akan tukar dengan huruf F sebab dia bunyi positif kan. Pada dasarnya v itu bukannya sebutan asli. Kita lebih kepada sebutan yang kita pinjam. Kalau v dia akan tukar jadi v. Jadi ini yang ada dekat sini. Okay? Jadi ini yang kita nampakkan macam mana benda ini berlaku, kita mengubah satu, menggabung, macam saya kata semalam, menggabungkan unsur daripada fonologi dan pada masa yang sama kita juga menggabungkan unsur grafemik. Okay? Macam ni absorbent kan. So ada bunyi, kalau dalam bahasa Inggeris tu ada bunyi t. Tetapi dalam bahasa Melayu kita tak pula sebut absorbent kan. So absorbent kan. Absorben ke, absorben ke. Sebab tak ada i tanda. Kalau ada i tanda tu kita tahulah. So kena bagi tahulah guru-guru yang mengajar ni janganlah salah kan. Sebab tak ada i tanda. So tak tahu macam mana. Bahasa Inggerisnya ialah absorbent kan. So jadi yang ni zat penyerap ataupun ini banyak kali saya selalu cerita. Kalau siapa orang Perak, lenggong Orang Perak lenggong. Kita akan sebut lenggong. Tapi dah beberapa kali lah saya dengar orang sebut orang luar Perak yang akan sebut lenggong sebagai lenggong. Okey. Pantang tok nenek saya lah kalau seorang macam kita lah, Melaka kan. Tiba-tiba orang sebut Melaka. Kau. Terloncat orang Melaka kau dengar. Sebab itu kita ada perkataan bahasa Inggeris. Melaka kan. M-A. Tapi tu. Beginilah. Harap tu bolehlah one day dia masukkan balik tanda tu. So ini yang pertama. Jadi ini kalau kita tengok apa yang macam mana kata pinjaman itu dibentuk. So boleh bacalah apa-apa benda, apa yang patut lagi kan. Daripada bukan kata daripada tata bahasa dewan ada, Nahwu Melayu Mutakhir ada. Yang ini sebab kita nak ni. Jadi kalau baca daripada buku Prof ni, buku Prof Dola sekarang macam Prof kan anda ingat Prof Nick dengan Prof apa? Prof Nick dan Prof Asmah tu tak masuk Prof Hamid Mahmud kan, terjumpa pula depan saya ni ada jumpa Hashim Musa, Prof Hashim Musa, kemudian kita ada ni Pak Lutfi punya buku. Okey, so banyak benda yang kita boleh tengok. Carilah juga buku Prof Awang Sarian juga okey, so kita pinjam. Dan istilah yang dia sebutnya, kalau setengah orang kata pinjaman, setengah orang kata serapan. Sebab bila dari konteks kita tengok fenomena itu berlaku, mungkin kata istilah serapan itu lebih sesuai. Sebab kalau kita pinjam kan, macam saya kata tadi lah, kalau kita pinjam, kita kena pulang balik. Tapi dalam konteks bahasa ni, pinjam dia jadi hak dia. Sebab apa? Daripada dia kita mengubah suai benda tu untuk menjadi. Kecuali lah kalau kita tak ubah suai. Contohnya kalau nanti bila anda ambil sinteks ada satu istilah yang sebenarnya ini saya tak pasti Greek ke Latin, tapi dia nama dia in situ. Okay, yang ni istilah dia. Let me see. Macam mana nak pergi? Ni jarang guna H ni. Tak apalah kat sini. So istilah dia ialah in situ. Ejaan dia pun lebih kurang macam NCT pula. Ejaan dia macam situ dalam bahasa Melayu kan. Dan maksud dia in situ ialah berada pada tempat yang sama. Adakah kerana
pada satu masa ada hamba Allah telah pergi ke Greek, ke Yunani, kawasan-kawasan tu, ataupun orang sana sampai sini dia pinjam perkataan tu. Wallahu alam kan. Tapi kebetulan bila cuma siapa ni? Azmira, tolong mute kan? Okay, thanks. Jadi kita tak pasti. Ini menarik tu, tapi dia ada dua in situ kan. Jadi kita tengok. Jadi SITU dalam bahasa Greek dengan Latin tu sama tak? Yang ini kita memang kita guna tanpa mengubah dia punya ejaan dan sebagainya. Okay. Dan bahasa Inggeris pun dia pinjam tanpa mengubah ejaan. Ada benda yang kita pinjam dan kita tak ubah. Okay. Ini satu daripadanya. Jadi dalam konteks ni, macam saya kata tadi, bila kita kata kata serapan, so ada beberapa sarjana. Contohnya kalau yang saya ingat ialah Prof Putri, okay, Prof Putri dari APMR. Beliau menggunakan istilah kata serapan. Dan dalam konteks ni kita boleh nampak kan, Prof Abdul Hassan Singgi menggunakan istilah kata serapan. Saya tak perasan tadi, saya tak nampak beliau menggunakan kata pinjam. Kita je, loan words kan. So kalau serap tu lain lah. Kita absorb dia punya ni kan. Kita punya ni. Okay. So yang ni mudah saja. Macam ni atom kan. Tak pastilah kita nak ikut sebutan bahasa Inggeris ni, kita nak ikut sebutan British ke, American ke, Canadian ke, Australian ke. Tak masuk lagi Indian English kan. Kat mana kita tu atau New Zealand ke. Jadi nak bahasa Melayu atom kan, apa jadi sekalipun. So ini yang kita apa bendanya tak ubah. Macam ini professional kan, tapi kita tak sebut dalam bahasa biasalah. Kalau orang yang tak ikut sebutan baku dia akan sebut ni, tapi kita akan tetap ejaannya tetap sama. Okey, ini yang psikologi ni yang macam mana nak sebut ni kan. So ni atom kan, profesional macam mana kita nak sebut, disebut ni macam mana nak sebut. Ini yang kata saya semalam tu tak banyak sikit kena keluar. Sebab kita tak boleh nak sebut dalam konteks bahasa Melayu. Gabungan bahasa Melayu ada gabungan bunyi yang kita diterima oleh dalam bahasa Melayu. Jadi kalau dengan se tak boleh. In fact dalam bahasa Inggeris pun tak ada dengan se, sebab itu dia akan sebut psychology. Dia tak kata psychology kan, tapi dia sebut psychology. Dia senyapkan bunyi itu, okay, tidak ada bunyi dalam situ walaupun ada hurufnya, tetapi hanya sebut dengan se. Jadi dalam konteks ini kan, cuma tak pastilah mengapa psikologi itu tak dieja dengan SAI. Itu kita kena question lah. Boleh kita tanya itu, kenapa tak dieja kan, mengapa kita kekalkan. Ini mungkin sebab di istilah kita pinjam, cuma apa bendanya sebab nak menyebut tu lah kan. Ni nak sebut apa? Psikologi. Gitu kan. So faktor kan. Adakah kita nak sebut dengan bunyi reh ke tak reh? Kan. Dia tak masuk faktor kan. Ada orang Melayu lah. Tak boleh sebut faktor, dia kena sebut faktor. So jadi macam ni yang paling mudah sekali. Okay, paling mudah sekali dalam konteks kru ini. Ini kalau tu tak apa, dalam konteks kru, okay, dalam konteks kru, kalau kita tengok huruf dia, okay, hurufnya ada bahasa Inggeris ni dia tak fonemik, dia tak macam juga bahasa Sepanyol kan. Kalau bahasa Sepanyol siapa dah tengok Betty La Fea ke kan. So kalau bahasa Sepanyol dia macam bahasa Melayu juga sedikit. Okay, boleh kata fonemik lah. So dalam konteks ni, bahasa Melayu kita nampak ni, screw kita sebut kan. Kita bila sekeh tu dia rapat macam pesiko gitu kan. So bahasa Inggeris kita ada screw. So ini yang kita meminjam gabungan bunyi daripada bahasa lain. Sebab dalam bahasa Melayu pun kita tak ada, sebab kita mesti akan letak. Kita akan letak juga bunyi vokal yang bersesuaian. So dalam konteks ni, okey, dalam konteks screw ini, apa yang berlaku, okay, kita ambil yang ni. So dalam konteks screw, saya biasa bila saya masuk ni mulalah saya nak pakai
page lain, paragraph. Okay, page break. Okay. So dalam konteks ni, jangan letak kat situ. Kalau letak kat situ kan, so kita pum, pap. Okay, so kita ada macam mana dari SCREU. Ni kalau siapa marah orang, screw you. Bab-bab tu laju kan. Tu masuk kata apa ni. Bolehlah kata mencarut, tapi yang lembutnya yang tak lembut tu yang tahulah kan, yang bunyi S kan, lagi satu tu. SCREW. Okay. So dia akan jadi SKRU. Okay. Dan saya pun mengada kan, ada masa sebut SKRU, padahal S je. Orang Melayu tak ada bunyi R. Orang itu orang putih. Okay. So kalau kita perhatikan, kita letak dekat sini saya sengaja pisahkan sebab nak bagi nampak. And then kita ada yang ini. So bila kita ini huruf kecil semua. Okay, besarkan lagi. Saya punya mata ni dah kelabu asap dah. Okay. So kalau kita perhatikan yang screw tu kita bunyikan, kalau saya guna yang ini saya guna phonemic saya tak nak guna, saya guna transkripsi phonemic. So kita ada screw ni, kemudian kita ada r dan u kan. Screw. So bila kita dapat bunyi ni, kalau ini dalam bahasa Inggeris screw kan, kita ada bunyi s. Walaupun yang ini ada ni, tapi kr tu yang ni dia huruf C tapi dia bunyi k. Okey, dia huruf C bunyi k. Kemudian yang ini r kan? Yang ini sama dengan, jadi r ni yang ni huruf R tapi dia bunyinya r. Masalahnya dekat sini. So EW ini, okey, yang EW ini dia akan bunyi U. Kan dia akan bunyi U. Dan bila jadi yang ini, okey, so daripada ini yang saya kata, daripada grafemik kan, ni gabungan dia daripada grafemik. Nak kena cerita macam mana benda daripada grafemik. Chips. So daripada grafemik yang apa bendanya kepada bunyi untuk macam kes ni. Okay, so ambil chips. Mana? Baiklah. Kenapalah bila pakai Webpack mana dia silap. Drawing tools, what happened to the colour? Semua tak keluar. Okay, dia ada masalah. Tak kisahlah. Bukannya ni. No. Drawing tools. Ni tak keluar. Tak apalah. Bodoh pula benda ni. Oh, wait. File. See? Ni anda nampak. Mengapa benda tadi tak jadi? Ini saya kata bila anda buka sesuatu file tengok keluar tak bila anda guna yang USM dah bagi upgrade yang free tu. Okey, ambil via anda punya email. Masuk via email, nanti dia turunkan install. Tahu kan? Siapa tak tahu tu tanya Aiman. Ada 2 Aiman dalam dia. Tanya dia 2 Aiman. Kalau ada 3 Aiman, tanya 3 Aiman. Okay, so dalam konteks ni kita kena convert baru saya perasan. So bila dah convert tu always save. So kita buka balik. Betul tak? Into tara. Kan? So benda ni kena tu dah. Explore lah, kan? So kita ada dari huruf C, ingat ni gabungan grafemik dengan tu. So daripada huruf C dalam bahasa Inggeris, dan C dalam bahasa Inggeris bukan dalam konteks screw ni dia tak bunyi dia tak bunyi c. Kan kalau bahasa Melayu C, huruf C kita padankan yang kita padankan untuk huruf C tu ialah c. Tapi yang ini kita tak sebut seceru, tak ada. Kita sebut ke. So daripada grafemik kita pergi kepada phonemic. Kemudian daripada sini kita bergerak, kita pinjam untuk jadi yang ini. Sorry, suara saya tak tersat. Belum sarapan lagi. Tak tidur lagi sebenarnya.
Sorry guys, yang bagusnya buat kat rumah macam ni. Apa orang kata Allah tu berikan mesti ada sebab lah kan. Tambah bila duduk kat rumah adik saya ni. Lagilah. Dan bilik ni sebenarnya ini saya kita kena bilik ni sebab mak saya meninggal kat belakang ni. Apa ni katil belakang. So bilik ni ada sorry lah. Okay, daripada ni nak warna apa mula tak ada kerja pilih warna kan. Tapi tak apalah yang bagi orang nampak. Kita ambil warna USM okay. Dan kemudian kita bagi besar. Okay, tu. So yang ini nampak ni ini Grafimik so kita masuk pula insert shapes. Yang ni. Saya baru pandai guna ni. So ini Grafimik. Grafemik. Okay, kita ambil ejaan lepas tu kita bubuh shape fill. Yang ni kita berhijau. So Dr. Odi ni memang tengah suka main-main warna ni. No outline. So yang ini kita bubuh. Oh shoot. Kan? Kita tak boleh sebut satu perkataan. Jadi kita nak lembutkan dia, kita sebut shoot. Itu cara-cara bahasa pantang larang lah kan. Macam mana kita nak kena tu kan. Macam kita lah. Tak sebut balik bayar, kita sebut khinzir. Nak mandi apa lagi kita nak guna. Kita kunyit. Lengkuas. So ini Grafimik. Yang ini ialah Grafimik. Apa bendanya? So ini Grafimik. Tetapi yang bahagian ni, ini proses dia. So yang ni bukan Grafimik. So yang ni Phonimik. Ini proses dia. Okay, tak apalah. Berapa orang dah tinggal dengan saya ni lagi ni. 3 macam cakap, macam betul-betul kalau orang tengok ni kan, betul-betul dah boleh, macam orang tak betul jugalah kan, cakap sorang-sorang kan. Belum apa-apa lagi dah, kena cakap sorang lah. So phonemic, kita tukar. Yang ni, where's the screen? Lagi nampak warna. Shit. Okay. So yang ni. Kemudian yang kita ada EW ni, R, kita boleh buat dengan R, tak ada masalah kan. Tapi yang ini, yang dua ni, okay. So kita ada, kita dua yang ini, ambil yang ni lah. Lain nampak tak? Saya punya more underlines. Teram. Sorry guys. Ini bila tak ada. Okay, kita akan pakai yang ini je lah. Ini ni. Okay, so kita ada yang EW ni. So EW, eja dia EW. 2 huruf. Tapi dia punya bunyi, okay, dia punya bunyi shapes. So dia punya bunyi yang ni je. Okay. Walaupun dia 2 huruf, saya takkan dia 2 huruf, bunyi dia satu. Okay, ini yang kita nak kena patah balik pada ciri-ciri bahasa Melayu tu kan. Jadi ciri sejagat bahasa manusia. So dalam konteks ni, merah dah ada, ni dah ada. Kenapa dah ada? Kita letak ni. Okay. So yang ini EW, huruf EW, tapi kita sebut U, kita tak sebutlah pula yang ni kita tak sebut kita tak sebut W, tapi kita sebut U. Itu kena faham. So grafemik dengan bunyi tak semestinya sama, sebab yang grafemik tu hanya mewakili saja untuk memudahkan apa benda pula keluar ni, untuk memudahkan apa kita nak menyebut. Tapi bila kita diminta untuk menyebut ikut ejaan tu, masalah sedikit ya. So saya yang tu saya tak boleh terima. Saya minta maaf lah kan. Ada walaupun yang membuat dasar tu, tapi kita fahamlah juga ialah untuk memudahkan masyarakat macam mana nak menyebut
sesuatu perkataan. Okay? Apabila mereka belajar bahasa Melayu. Bukan sekadar untuk orang Melayu saja, tetapi untuk semua orang yang berada di Malaysia. Okay? Jadi saya fahamlah sebab tu. Cuma rasa pelik kan. So kita dah ada bunyi ni. So kalau kita tengok dari segi grafemik bahasa Inggeris, okay? Yang ini bukan grafemik bahasa, ini bukan apanya? Ini bunyi ini bukan ini ialah bahasa apa ni, BI. Okay. Ini BI. Ini bukan apa yang sebutan screw ni. Asalnya ialah sebutan bahasa Inggeris, screw, kan? Okay. Jadi kita nak kena tahu benda ni. Kenapa warna ni bukan apa? Sekarang saya takut wajib drawing tools, shape flow, kita boleh lah. Okay. So inilah sebutan bahasa Inggeris. Sebutan bahasa Inggeris yang kita daripada grafemik pergi kepada fonemik dan kemudian sampai dekat sini, bila sampai dekat BM, okay, bahasa Melayu, okay, bila sampai dekat bahasa Melayu, bila sampai kat bahasa Melayu dia jadi yang SKRU ni dia jadi SKRU. Nampak Yang ini dalam kurungan miring. So bila kurungan miring kita kena sebut SKRU. Okay, screw. Yang ini kita eja SKRU, huruf. Okay, ini grafemik. Jangan campur adukkan. So inilah BM. Okay, so daripada grafemik bahasa Inggeris, okay, kita pindah kepada fonemik bahasa Inggeris untuk menghasilkan perkataan screw itu. Dan yang ini yang ini, okay, yang berwarna kuning, hijau. Okay, yang ini dalam bahasa Melayu turutan bunyi, turutan tak ada. Jadi kita pinjam. Okay, ini juga gabungan ni, turutan ni kita pinjam daripada bahasa Inggeris. Sebab tu kita boleh sebut screw, kan? Dan kita orang Melayu ni kan, orang Melayu kan, dia yang bukan Melayu pun samalah, tapi dalam konteks bahasa Melayu kena ingat konteks bahasa Malaysia, bahasa Melayu tu dia teras ni ialah orang Melayu. Jadi lidah orang Melayu tu orang kata lembut kan. Jadi dia sebut screw. Dia boleh buat screw. Kan? Jadi dia kita pinjam bunyi ni. Okay, kita pinjam bunyi tu. Dalam bahasa Melayu tak ada. Cari perkataan Melayu yang ni ada kan. Kalau ada yang dekat-dekat pun, kalau dia mesti pecah kat sini kan. Macam kalau saya kata pasukan. Okay. Kalau saya sebut pasukan, bukan. Apa dia nak sebut? Pas. Yang bunyi SK, mas. Saya meskipun. MES. Okay. Katalah meskipun ni kan. Kalau kita nampak macam sepintas lalu, kita akan nampak macam dia berturutan. Kalau kita tak perasan kan. Kita nampak ni S dengan K ni. Dia nampak berturutan S dengan K ni. Kemudian kita gariskan. Okay. So ini meski. Okay, perkataan ni. Tapi kita kena ingat, walaupun dia nampak berturutan SK ni tak sama dengan SK ni. Okay. Yang ni betul-betul screw. Yang ni kita tak sebut screw. Kita akan sebut kat sini dulu. Sebab yang ini ada lambang ni saya letak ni suku kata. Okay. Sebab dia ialah suku kata ni. Ini ada suku kata. Ni. Okay. Kemudian meski. Okay. Dah lah. Okay, kalau saya ejek salah meskipun tu nantilah saya cek dalam PRPM.
Okay. So bukan meskipun kalau ikut sebutan baku lagi satu yang ikut dasar tu, meskipun. Selalu orang menyanyi yang ikut ni. So dalam konteks ni, nampak ni SK tapi sebenarnya dia ada sempadan. Okay, sebab dia memisahkan suku kata yang ini, mes. Jadi ini mes ke mes? Okay, kita harap DBP boleh keluarkan tanda ni balik. Kemudian yang ni kita ada, dia bukan turutan yang macam ni. Yang ni dia tak ada. Ni skru. Gitu. Yang ni bukan. Yang ni se-ke. Yang ni berbeza. Bukan yang ni Yang ni SK. Yang ni ske. Jadi, pernah tak orang dengar sebut sekeru? Kan? Dalam bahasa Melayu, sebab kita pinjam kan. So, copy. Okay, saya letak kat sini. Sebab orang Melayu, so dalam konteks ni dia tambah lagi satu. Dia insert. Timbel. Dia pun. Okay. So lagi satu ni. Sekeru. Sebab nak sebut skru tu susah. Okay. Kena ingat kita pasal kita dah belajar kat sekolah bahasa Inggeris. So kita tak ada masalah lah nak sebut ni. Cuba kalau macam masa bukan mak saya pun pandai juga ni. Okey lah. Nenek saya lah, atuk perempuan saya atuk. Kat Johor dia panggil atuk. Dia tak panggil. Yang perempuan pun panggil atuk, lelaki pun panggil atuk. Jadi atuk saya perempuan Okey, kalau atuk saya susah sikit nak sebut skru tu. Jadi dia akan sebut dia akan akan tambah benda ni. Dia akan tambah ni bunyi ni. Okey, bunyi ni. Ini sebutan lah. Tapi ejaan tetap yang ini kan, sebab macam mana tak sebut skru kan? Sebab nak sebut skru tu tak boleh. Jadi adalah sebab kekangan-kangan, jadi kita tambah. Jadi bila kita tambah bunyi ni dalam dialek, dalam idiolek atuk saya lah kan. Jadi kalau dalam idiolek orang tu maknanya dia kreatif. Orang tu kreatif untuk tetap nak juga bunyikan tu. Saya kata manusia kan, kita tengok balik ciri bahasa manusia sentiasa mengubah suai. Jadi kita sentiasa tak ada masalah buat benda-benda ni. Pergi perlahankan pula kipas. Jadi boleh saja untuk kita ni, bendanya masih sama, maksudnya ialah skru ni. Cuma sebab macam kita dalam konteks kita belajar dekat sekolah, belajar kat universiti, so tak ada masalah. Sebab kita pula dah didik 11 tahun kan. Belajar universiti, lepas belajar kat sekolah, lepas tu ambil pula apa benda yang dekat solat tu, ambil pula lagi bahasa Inggeris, tak masuk, tak cukup lagi tu, ambil lagi 3 kursus yang guna bahasa Inggeris. So kita boleh sebut skru. Kan, tapi ada orang tak boleh. Saya tak payah jauh-jauh saya katakan macam atuk saya. So dalam konteks ni dimasukkan yang ni. Tak ada masalah kita masukkan vokal tambahan. Okay? Kita tambah dengan vokal tu tetap ada suku kata. So kita nampak ni suku kata pertama, suku kata kedua. So kalau saya tak lambang ni sekejap kan. Tapi ini bukanlah istilah apa orang kata? Ini bukanlah istilah standard. Tetapi macam kita katalah, bila kita menggunakan bahasa dalam konteks dunia sebenar, ada pelbagai. Cuma dalam bahasa standard tu kita akan ambil yang ini, skru. Kita ambil yang ini. Jadi itu dalam konteks pinjam. Jadi kita nak kena, benda-benda ni nak kena bagi tahu. So bila kita nak buat rumus, ni seronok kan nak lukis raja pohon tak ada masalah sebab ni kata tunggal kan. Bila nak buat rumus tu pening. Sebab yang kita dapat yang ni, kita nak buat grafimik yang ni kan. Tapi macam mana boleh sini sampai sini? Kita nak kata C ni, kita nak bagi tahu huruf C ni jadi K ke atau macam mana? Sebab dia sebenarnya asalnya kena bagi tahu dia C tu dipadankan dengan bunyi K dalam skru kan. Dan ini jadi macam mana nak gabungkan? Serupa macam saya kata, macam mana kita dalam kata ganda tu, kalau grafimik kan, membeli belah. Tiba-tiba dalam grafimik, dalam kalau dari segi sebutan, tak ada pula membeli, tunggu sekejap, sempang, belah, kita tak ada kan. Tapi dalam tulisan kita ada membeli kemudian kita ada belah. Sorry guys, log saya dah out. Bila ada benda macam ni. Jadi dalam konteks yang ni juga macam tu. Okay? Kita nak kena bagi tahu kita ada macam mana C jadi K, E, W. Dan kita nak kena ceritakan apa yang berlaku, proses-proses penggantian, proses-proses tu. Jadi kena tengok balik apa yang Jensen cakap, apa yang jangan lupa baca liber.
Kemudian tengok juga apa yang ada dalam O'Grady, okay, Archibald. Okay, saya tengok apa yang mereka katakan. Dan Afdal, okay, Afdal belilah buku Prof Dolah ni kan, untuk dibawa ke mana-mana dalam poket anda, dalam gadget anda. Dan kemudian download Google Play kan. Pastikan Gmail, ingat Gmail pula. Google Play baca Gmail kan. Ingat nombor akaun dan password. So ke mana-mana boleh bawa. So saya ada dalam ni sebab buku ni dekat handphone dan juga dekat saya punya browser bila saya tu. Okay. Tapi kalau tak ada benda tu pengsan semua. Okay, jadi tolong dapatkan yang itu. Okey. Sementara saya ingat yang ini buku Morphology Word Structure, Jensen ada, Lieber semua ada. Saya rasa saya dah beri yang ini. Kan, Language Files ini daripada Ohio State. So dekat sini okay. So dekat sini ada morphology. Okay, dekat sini ada morphology. Itu gatal kan, mengada. Sebab konon-konon belajar dekat Amerika pun cakap tak boleh morfologi. Sumpalah macam dia orang yang belajar bahasa Arab tu kan, juga macam itulah. So pengaruh itu ialah sosiomorfofono, kan? Sociolinguistics ya. So dalam konteks ni dia buka okey. So tolong tengok contoh-contoh dekat sini. Sebab dekat sini anda akan perhatikan ada tentang apa yang dimaksudkan word formation, morphological processes, banyak ya. Morphological processes ataupun setengah orang panggil itu ialah pembentukan kata. Okay, proses pembentukan kata atau cara pembentukan kata. Kaedah pembentukan kata kan. Kalau orang Melayu lah. Tapi ni kita punya proses, kita ada proses kan. Jadi perh itu pun dah masuk dah dalam urutan bahasa Melayu. Jadi ini yang kita nak. Jadi baca. So dalam sama je. Fiksasi sama lebih kurang. Dia punya ni kan. So cuma saya nak bagi tahu ni tak nampak mana dia punya skrin ni. Dalam saya suka teruknya ni nak suruh lukis Raja Pohon kan. Yang saya suka ni ialah nampak ni sekarang ni ialah bahasa apa ni? Sekarang ni kena ingat bahasa anda kena jaga. Satu bahasa pop yang saya tengah guna ni. Dari satu sekarang dan kita ada pelajar pendidikan khas kan? Dekat USM ataupun yang ni yang kecil, kalau tengok kecil dekat tu bukan yang guna isyarat ni, yang guna bahasa isyarat tu. Itu ialah bahasa bukan, dia tak sama dengan bahasa bukan verbal yang guna tangan. Inilah bahasa kita sekarang ada dalam bentuk bahasa ini. Kemudian kalau penulisan, kalau yang braille tu itu juga ni adik-beradik dia lah bahasa apa ni yang untuk mereka yang berbeza kepayaannya daripada kita. So dalam konteks ni tengok apa yang macam mana nak guna dan tengok juga apa-apa yang ada. So dalam konteks ni ini penting. Okey. Ini siapa ni pelajar Cina, ada tak? Mandarin. Siapa boleh sebut? Siapa saya tengok kat sini? Ada pelajar Mandarin tak partisipan Ustaz? Yang tu tak mengaku ni kan. How to get this big? Macam mana nak besarkan benda Allah ni? Tak apa. Semua Melayu. Anda ni kenapa tak belajar bahasa Mandarin? Peci. Saya sebut tak Peci? Peci? Ke Peci ada apa ni? Komputer je. Ya, okey, Peci. Macam mana nak sebut ni? 我们弹琴. Okey, semua yang ada, yang semua sebut ni woman tanjin kan? Okey, kena ingat ni kita ni belajar morfologi. So jangan kata kita belajar bahasa Melayu saja. Okey, morfologi dia mengkaji bahasa-bahasa di dunia. Jadi dekat sini. So kita nampak dekat sini data ini dipanggil bahasa analitik. Okey, jadi ini. So kita kenapa dipanggil bahasa ni? Satu ni satu. Kalau ikut orang putih lah kan. Kalau saya buat jahat, saya pop upkan ejaan sama. Jadi war tu untuk apa ni GN1, men untuk ni. Okay, kemudian tan ni untuk men ni untuk jamak dan kemudian chin tu untuk piano. Jadi jadi benda-benda yang ni. Jadi kena yang mengapa saya rasa saya dah beri ni kan. So anda boleh tengok apa ni
bahasa-bahasa yang berbeza dalam yang diberikan. Dan lagi satu tengok juga dalam O'Grady, Archibald kan. Kat belakang tu ada data-data daripada bahasa lain. Sebab kita nak tunjukkan bahawa konsep dalam morfologi itu boleh digunakan. Cuma dalam konteks kita ni kita mengutamakan bahasa Melayu yang diberikan oleh yang kita boleh dapat dalam contohnya buku Purak Hasan, Tata Bahasa Dewan dan sebagainya. Dan kita boleh nampak dekat sini. Peci yang ni nak sebut macam mana? Ada lagi tak peci? Tunggu lagi. Yang mana doktor? Ni macam ni. 我们弹琴了。我们弹琴了. Betul tu. Lebih kurang lah kan. Kalau salah minta maaf kan kan saya takut sebut-sebut jadi carut belakang kan. So yang ini kita boleh tambah le tu jadi dia menunjukkan color. Dalam bahasa Mandarin dia dia tense ke color ke ataupun dia alamak color kini apa benda Allah lagi satu istilah. Nampak tak dah lupa dah. Bukan color yang menunjukkan masa itu. Apa itu macam kita kata bantu aspek. Sudah telah. Yang ni bukan ya. Peci kan? Saya salah sebut nama. Peci. Yang ini dia sama dengan tu ke dia sama dengan ed dalam bahasa Inggeris ke macam kita kata played ke atau bukan? Ini memang penanda bahasa ni. Adakah ini penanda untuk sesuatu yang dah lepas? Ya, maksud dia dah lepas. Maksudnya dah buat, dah pernah buat macam tu. Oh, dah pernah buat. Ini memang perkataan ke atau macam mana ni? Atau macam mana? Perkataan. Dia perkataan lah, le ni. Dan dia menunjukkan, oh macam kita sudah lah gitu macam tu. Macam saya sudah makan, macam le. Tambah le tu maksud dia dah sudah. Okey, lepas ni semua sebut le. Bila kita dah sebut sudah dah. So, bila dah makan ni jangan kata dah makan, le makan. Kan? Konstruksi bahasa Melayu tapi pinjam bahasa. Itu biasalah orang linguistik. Jadi ni yang kita nak tengok. So kita apa ni kebetulan rezeki kita. Inilah bahasa yang disebut dengan bahasa analitik. Ini penting juga ya jenis-jenis bahasa ini. Jadi yang ini ialah apa dia? Ini Mandarin juga. Peci. Apa tada? Dia deh ke apa ni? Ta. Maksud dia ta tu maksudnya dia. Yang ni tak dia. Dia maknanya dia macam kita dia ada gender tak? Dia ada gender pula. Dia ada jantina tak? Kalau ta ni boleh guna untuk lelaki dengan perempuan. Ada tapi dia dari segi penulisan. Tapi sebutan tu sama cuma penulisan tu yang lain. Okey. Sebutan sama. Jadi apa bendanya? Okey, ni kena tengok ni. Ini jelah bagaimana dalam bahasa, macam kita dalam konteks bahasa Melayu kita ada dia kan. Dan dan dia itu boleh digunakan untuk lelaki dan perempuan jantina dia. Dalam bahasa Mandarin, ini golongan kata juga kita nak jelaskan dalam konteks golongan kata GN ganti nama. Dalam bahasa Mandarin sebutan serupa tapi karakter dia berbeza Apa bendanya? Peci. Okey. So ini yang kita nak kena tahu. So kalau yang macam ni, yang ni macam mana nak sebut ni? Ta. Lagi sekali? Ta. Lebih kurang je macam bunyi dia sama. Ejaan dia lain. Kat sini Rumawi dia lain. Dia macam ta macam tu. Dia yang ni ta. Ta. Sekejap, saya salah. Ta. Yang tu ta. Yang ni ta. Yang ni ta. Nak sebut macam mana? T tu ta. Ni ta. Okey. Yang ni ta. Yang ni ta. Yang ni ta. Dia macam bunyi te juga tapi dia ada macam dia ada intonasi dia macam kan yang membezakan. Cuma orang putih kenapalah dia je deh kat sini kan. Itu yang menyusahkan. Okey. Jadi cuma dia punya yang kelainan tu intonasi lah yang menentukan. Jadi dalam konteks ini ialah okey, yang ni dia ada tak bagi tahu yang ni kalau macam ni dia ada letak le, kalau tak ada yang ni dia macam mana? Dia ini color sekarang ke atau apa? Dia bagi ada masa tak kat sini? Ada maklumat masa tak dekat sini? Tak ada. Dia hanya kata kerja. Kata kerja saja. Lepas tu kita dalam bahasa Melayu dia sama tak macam bahasa Melayu? Kita ada kata kerja transitif, kita ada kata kerja tak transitif. Yang ni kita boleh tahu tak dia kata kerja transitif ke tak transitif? Tak ada.
Tak ada. Ah, So kalau habis kita nak tahu, kita cuma macam mana kita nak tahu, kena tengok, kita kena tengok ayat tu baru kita boleh tahu yang ni apa dia. Dia perlu ada pelaku ke, macam ni pelaku kan. Dia dia hitnya apa, tumbuk lah ke ketuk, tumbuk. dia tumbuk, tak ni tumbuk okey. Ya. Dia tumbuk saya tu maknanya okey. So dalam kes ini kita bagi tahu maknanya ada pelaku dia. Okey, kemudian ada penderita dia yang menerima tu apa kan. Dan ini disebabkan ada dua ni, maknanya kita kena kata yang inilah kata kerja transitif lah kan. Sebab dia ada subjek dan dia ada objek. Boleh tak kata macam tu kalau untuk bahasa Mandarin ni, Pak Cik? Boleh simpul. Boleh. Boleh lah kan. So yang men ni plural yang mana? Macam nak cakap macam mana? Dia pukul mereka macam tu maksud dia. Okey, jap. Okey. Orang yang ramai macam ramai. Tapi pasal ni sebab ni war saya. Okey. So yang ni maknanya yang ni war ni akan jadi ganti nama pertama lah kan. Tapi kalau tak ada men ni, dia akan jadi ganti nama pertama yang yang seorang tu mujarad pula mufrad. Aduh, singular. Tapi bila ada men, woman ini dia akan jadi yang kami atau kita lah kan. Ya. Dalam bahasa Mandarin kami dengan kita tu ada berbeza tak? Kami dengan kita tak ada beza, dia satu je, woman. Woman maknanya tak kisahlah. Now saya faham. Sebab tu ada setengah pelajar Cina dia tak boleh bezakan kami sebab pada dia sama je. Okey. Yang lain faham tak mengapa saya buat benda ni? Sekarang ni kita tengah melihat perbandingan golongan kata kita ada yang ni golongan kata dia ialah GN dalam KN. Yang ni pun GN, cuma beza dia kalau war tu ialah kalau kita dalam konteks bahasa Melayu saya saja GN1 singular kan. Okey. Yang ni memang kalau bukan ta kan. Peci. Jadi dia tak ada le, maknanya dia memang tunjuk sekarang lah kan. Ya. Tak. Okey. Dan kalau saya nak letak kata benda ni maknanya dia tumbuk saya semalam, saya kena letak le dekat belakang tu ya. Woman le. Macam tu. Betul macam tu. Sekejap je belajar bahasa Mandarin. Kah tak adalah. So kita nak tengok macam mana apa yang berlaku. Yang pastinya cara tak ada imbuhan kan. Dalam bahasa Mandarin tak ada imbuhan macam kalau tumbuk tu kita kata dia menumbuk saya. Tak ada menumbuk kan. Dia tak ada ke aspek apa ni morfem terikat. Ada tak? Tak ada. Tak ada. So maknanya kita kena lihat apa ada subjek kat sini, apa predikat untuk tentukan sama ada dia apa? Dia transitif atau tidak. Kan? Sebab bahasa Melayu kan kita ada macam ni, menumbuk. Dia menumbuk kami kan. Jadi kalau dia menumbuk kami, kita ada affix MEN. Okay? So yang tu catat juga benda-benda ni. Macam mana benda ni kita nak ni. So ini kita rezeki kita. Ada penutur bahasa Mandarin. Okay? Sebab kalau kita bandingkan pula dengan bahasa Inggeris, kita nampak ada affix untuk kini ni. Kita ada affix yang ni. Seh pula S. Kan? Jadi dalam bahasa Melayu kita tak ada. Kita tetap tak ada. Kalau kita nak bagi tahu dah lepas, kita akan guna kata bantu aspek. Sudah. Okay, kalau sekarang ni mungkin kita nak kata kini, sekarang kan. Ataupun orang Belak Utara kata. So check benda tu lah. Ini yang saya, synthetic language ni, ni check. Ini kalau pergi tengok apa benda yang kita lebih kepada lagi satu ni. Okay, kita lebih kepada yang agglutinating ni. Okay, yang saya dah pernah sebut hari tu. Dia tak sehebat apa ni. Yang tadi tu, synthetic tu habis satu perkataan kan. Dia boleh masuk tu. Okay. Kita nak kena. So ini, okay. Dan bila kita letakkan perkataan ini yang kita kata hierarki tu, kita dalam bahasa Melayu pun ada. Itu yang saya kata, yang kita nak tunjuk ialah setiap konsep itu. Setiap konsep tu kita bukan boleh saja guna untuk bahasa Melayu, kita boleh guna untuk bahasa Inggeris, kita boleh juga guna bahasa Mandarin. Jadi kalau macam apanya, Peji, kamu ada kat situ. Kalau macam kita kata tak apa ni dalam konsep reusable, guna semula kan. Dalam bahasa Mandarin dia ada tak bentuk yang macam ni?
Usable. Guna macam kita guna macam yang ni UN ni maksudnya tak kan. Lepas tu use guna, kemudian kita ada affix. Sebab tadi memang kata tak ada affix, tapi kalau nak bina perkataan-perkataan macam kata unusable, kalau kita dalam konteks bahasa Melayu kita boleh kata tak berguna kan. Macam mana dekat bahasa Mandarin? Dia kena tambah perkataan baru dekat depan tu. Jadi maknanya dia ada perkataan, maknanya kita ada perkataan berguna. Ya. Saya dalam bahasa Mandarin kan. Boleh share, kamu ni boleh share konten tak? Tulis Cina dekat dekat tulis apa ni? Ada tak MS Word depan kamu kan? MS Word kamu ni boleh tulis karakter Cina tak? Boleh jap. Tunggu share konten. Okey. Saya ni kamu share konten, saya stop, kamu share konten Sat. Buka konten kamu. Dia ada bulat-bulat kat bawah tu, ada bulat-bulat. Nampak tak bulat-bulat kat bawah tu? Lepas tu ada nampak arrow naik ke atas tu kan? Ada anak panah naik ke atas. Tekan yang tu. Bila kamu tekan tu dia keluar perkataan share content. Boleh tak? Ini ke? Boleh. Dapat dah. Tapi pergi ke MS Word. Sekarang ni kamu share kamu punya ni. Pergi okey, cari MS Word kamu, jumpa. Okey. Sekejap. Yang ni harap tu adalah karakter Cina. Kalau tak ada kan terboleh golek. Doktor nak saya tulis apa? Yang tadi tu kalau macam saya nak macam tadilah kita perkataan kita kan, kita ada kata majmuk contohnya. Macam kalau kita nak buat kita nak kata apa? Cuba bagi pelajar Melayu. Peci dah bagi ni. Yang pelajar Melayu boleh tak, siapa dekat sini ni? Saya nak kena tengok ni. Siapa ni partisipan? Tak apa. Tevia, pelajar. Tevia, tolong bagi Sat. Tevia, bantu ni. Tolong bagi Sat perkataan majmuk yang ada imbuhan. Yang senang-senang sikit lah. Tevia. Ini ada tag. Cuba letak kan. Cuba bagi kat peci. Kalau tak kata majmuk, bagilah kata macam mana ya? Bagi kata apa ni? Kata majmuk lah, sebab tadi tu unbreak itu bukan kata majmuk, unusable. Dia yang ada morfem terikat. Kalau Tevia tak ready ni, saya dah panggil orang ni dalam ni. Diorang yang kat FB tu lega kan. Ni siapa ni? Rafaela? Ada tak? Rafaela? Peci dah tunggu ni. Rafaela dengan Tevia, cepat. Mulalah masuk. User ni siapa? Terus tak mengaku orang. Boleh bantu tak? Bagi je perkataan apa? Sesiapa sajalah kalau dah macam tu. Sesiapa saja. Kesian Peci tengah nunggu ni. Aduh guys. Sekejap saya tengok dekat FB siapa yang dekat FB yang mungkin dia nak tu. Dekat FB sesiapa ada tak? Mananya? Tak ada. Nampak nama. Sesiapa sajalah yang boleh bagi. Ada Mak Ai. Chat. Tengok kat chat. Lupa nak tengok chat. Mencampur adukkan. Apa bendanya? Peci. Mencampur adukkan. Kalau dalam bahasa Cina macam mana ya? Campur aduk dulu. Kena buat campur aduk dulu. Kemudian okey. Kemudian nanti yang ni kamu simpan ni dan kemudian letak kat Telegram dia punya ni. Okey, itu tulisan Cina. Okey, campur aduk. Campur aduk dulu, kemudian baru kita letak campur adukkan, kemudian baru kita masuk men. Macam mana cara tu? So kalau dalam Han Yu Pinyin, agak-agak boleh tak? Bila masa nak letak Telegram tu kamu letak duduk. Saya nak tengok campur aduk macam mana? Yang tu. Yang kamu tengah tulis ni ke, Peci? Okey. Oh, ada macam rumah pula. So yang ini ialah Peci, kamu kena cerangkan, kita tak tahu pun. Kamu tukar cerang tak?
Doktor, Ya. bahasa Cina kalau dia macam bahasa Melayu kan kalau tambah men tu dia jadi kata kerja transitif kan. Tapi kalau bahasa Cina dia tetap macam tu je. Jadi maknanya kalau saya nak kata, kalau macam ni macam katalah saya nak buat ayat apanya budak itu mencampur adukkan semua bahan. Macam mana nak buat tu? Budak itu mencampur adukkan semua bahan. Dia boleh buat tak? ayat dalam bahasa Cina ke? Katalah Budak kalau bahasa itu. Melayunya budak itu boleh letak jarak sikit. Dia memang kena rapat-rapat Dia macam tu. Kalau nak kata budak itu dia tak boleh jauh sikit kan. Macam kalau tulisan Melayu kan kita boleh, macam tadi saya boleh tolak space tu. Bahasa Cina tak boleh bahasa Mandarin Tak ni. boleh. Okey, Nak tak saya apa. space ke? Kalau buat space macam mana? Letak space. Kalau kata yang mana satu budak, yang mana satu itu, yang mana satu apa mencampur adukkan konon-konon lah lebih kurang. Macam mana? Budak. Okey. Tak kisah, tak apa. Campur aduk. Bahan itu. Bahan itu. Itu bahan kan? Mencampur adukkan bahan itu. Oh, budak itu dia sampai 4 karakter Ya, kalau ni itu. Sekejap. Macam mana? Itu. Dia itu kat belakang. Kan. Okey. Okey, sila tengok ya. So kita nak tengok macam mana ni perkataan dalam konteks. Kita keluar sekejap daripada ni. Okey, budak itu campur aduk bahan. Bahan. Sekejap. Bahan. Cairan. Bukan bahan. Bahan-bahan. Sekejap, saya nak translate macam ni. Bahan. Okey. Bahan-bahan inilah kata. Tambah ini pula saja. Ini. Okey, dia ada sebelah tu. Okey. Kamu jangan lupa save tekan save tu. Sekarang hilang ni letak kat Telegram dah habis nanti kat Telegram kita boleh nampak semua. Bahan itu. Apa ini? Ini bahan-bahan. Dia kena bahan-bahan. Dalam bahasa dia budak itu mencampur adukkan bahan-bahan ini. Dia tak ada ganda dalam pergandaan dalam bahasa Mandarin. Dia yang depan apa? Ni yang ni sudah memberi maksud bahan-bahan itu. Okey. Itu yang kamu tanda tu bahan ke itu? Ini, sorry. Okey. Yang ni ini. Yang ini. Okey, yang bahan-bahan tu macam mana? Sebab budak tu seorang. Bahan-bahan tu dia jamak. Jadi macam mana tu? Dalam bahasa Cina dia tak ada jamak. Dia tak ada macam tu. Maknanya dia tak ada penggandaan. Tak ada. Okey, sebab dekat bawah tu kamu kena letak tanda kamu kena tulis bahan-bahan jamak sebab kita dalam bahasa Melayu kita bahan-bahan. Maknanya dia tak ada ni. Tapi macam mana penutur Mandarin tahu yang ini ialah bahan-bahan, dia bukan bahan saja. Berdasarkan apa? Maklumat apa? Berdasarkan ni. Okey. Kalau saya kata bahan ini saja, rupa dia macam mana? Jangan padam yang atas tu, copy paste. Kalau saya kata bahan ini saja, ini kita nak macam mana kita nak tunjukkan ini. Sebab dalam bahasa Melayu kita ada perkataan berganda. Kan, dia bukan bahan-bahan tetapi bahan ini sahaja. Tevia kata palanggal. Okey. Tevia, kamu tolong buat yang untuk apa ni bahasa Tamil kan ni? Tevia kamu buat yang Tamil pula. Ready? Ya. Yang tak apa, pakai Rumawi kan yang Tamil tu. Rumawi kan aja. Okey? Guna ayat yang sama Tevia. Kita guna ayat yang sama, senang sikit. Okey, ni kalau bahan ini saja. Kalau kita guna bahan ini, kita tak guna tadi budak itu nampak tak? Peci kamu nampak tak? Kalau kita tak kata budak-budak
kita kata budak itu saja sebab dia nak tunjukkan apa tu unsur kita nak bagi tahu ada makna kalau budak tu kita nak tunjukkan dia sebagai singular, okey, mufrad. Tapi kalau kita kata kita gandakan, kita dalam konteks kita nak tunjuk dia ramai lah budak-budak itu. Macam bahan ni jugalah. Kalau satu bahan saja macam mana? Copy paste letak bawah. Copy paste letak bawah. Jangan kita kekalkan yang ada. Semua tu copy paste dia guna karakter sama ke atau berbeza? Tevia pun tengok apa yang saya buat sekarang. Tahu? Ni doktor. Maknanya guna ayat yang sama. Okey, tapi terima kasih guna bahasa palanggal. Kalau buah-buahan, kalau satu buah apa? Palang. Pandai saya menambah. Ni Okay. doktor. Sebutan dia berbeza ke sama? Berbeza sebutan. Yang Dia atas tu? sama dengan yang ni. Budak itu naka depan ni. Naka, okay. Dia maksud dia satu kan. So doktor nak satu bahan tu satu je kan? Bahan tu satu. Yang bawah ni, yang bawah yang bawah tu bahan dia satu. Maknanya kamu kena tukar yang bahasa Melayu tu. Buang yang lepas sempang tu. Yang bawah tu. Ini tu betul. Yang bahan tu kamu buang. Jangan lupa save hilang menangis. Save cepat-cepat. Okey. Jadi maknanya yang tentukan tu yang kamu letak hijau tu lah yang membezakan sama ada benda tu apa itu bahan-bahan tu dia apa jamak ataupun mufrad kan? Ya. Okey, yang atas tu ini atas dengan ini bawah tu sebutan dia serupa tak? Tak Cik serupa. kamu sebut bahan-bahan ini yang atas tu dengan bahan ini. Macam mana cara nak sebutnya? Nasie. Yang atas tu nasie. Nasi yang bawah? Naka. Naka. Oh sama dengan itu lah. Tapi yang atas ni sebab kamu bentuk serupa kan. Jadi yang sebelah Dia yang sama je doktor. Tapi dia boleh dia sama je. Oh dia sama je? Sekejap, sementara saya ingat kalau kamu letak kat Telegram, kamu tolong bagi juga dalam bentuk rumawi. Kalau tak beri dalam bentuk fonemik. Lepas tu macam mana nak sebut supaya kawan-kawan boleh tahulah. Boleh Macam mana doktor? Tak faham je. Macam ni, dekat kan dekat ada tulisan kamu tulis Mandarin tu. Ya. Nanti kamu sebelum hantar kat Telegram, yang bawah tulisan Mandarin tu kamu bantu rakan-rakan kita guna grafemik saja. Maknanya macam mana nak sebut. Macam tadi naka tu kan. Yang itu tu kamu eja je lah NAKE. Atau letak i tanda lah. Cari dalam simbol ada i tanda kan. So yang budak tu apa? Budak tu cuba kamu sebut. Xiao hai budak. Budak xiao. Xiao hai. Xiao. So jadi S lah. Kita kena tu. And then yang campur aduk ni Hun he. nun apa? Hun he. Pun he. Okey. Lepas tu yang satu atas tu apa? Nasiao bukan. Nasie. Yang nasi okey. Jadi yang bahan-bahan. So yang itu kerja kamu. Okey. Jadi dalam konteks ni kita nampak memang macam kamu katalah campur aduk ke dia yang campur aduk tu dia majmuk ke tak majmuk dalam konteks bahasa Mandarin. Dia tak ada kata majmuk macam tu. Tak ada dia bukan yang tu bukan gabung dua benda ke? Tak ada, bukan Bukan, dia kalau dalam bahasa Cina ni kata kerja. Tahulah kata kerja. Bahasa Melayu pun dia kata kerja. Dia tak ada rasanya kata majmuk. Okey, jadi kalau okey. Tak ada kata majmuk. Jadi kalau macam kalau kita nak kata okey, yang semalam saya bagi contoh lompat pagar tu. Itu tanya. Okey, pasar raya. Kalau dia sebut pasar raya dia akan sebut macam mana? Tak ada langsung Pasar raya ada je tapi dia bukan tak ada kategori kata majmuk macam tu. Okey. Maknanya satu semua tu. Okey. Nak kena fahamkanlah. Ni kita dah tengok cara macam mana sesuatu perkataan itu terbentuk dalam bahasa Mandarin. Jadi terima kasih banyak-banyak PJ, jangan hilangkan yang ni Okay. Cuma tambah yang Rumawi tu lepas tu letak kat Telegram kita. Okay, lepas ni kamu kena stop sharing, minta Tevia pula. Tevia, terima kasih PJ. Tevia, aja letak kamu punya. Tahu tak macam nak share konten? Tevia ada tak Tevia? Share je. Kita tengok apa yang kamu buat. Kamu pergi dengar tapi share konten yang dekat bulat-bulat tu
Kan nampak bulat-bulat kan? Tevia nampak tak bulat-bulat tu? Dekat bulat-bulat yang bawah kita, nampak. Alhamdulillah. Terima kasih. Screen kosong. Boleh tak doktor? Tevia, kami tak nampak tu. Saya tak nampak kamu punya apa benda. Nampak dah. Nampak dah. Okey. Okey. Nama selalu nama file ni tolong tu. Okey, peci pun sebelum hilang. So Palanggal, Ali membeli buah-buahan. Ali Palanggal yang gina. Okey, kalau satu macam mana? Ali membeli buah. Ali Palanggal. Palem. Palem. Tulis le. Ali Palem. Yang gina. Itu kalau Ali membeli buah. Palem tu buah Okey. Singular. Lepas tu yang membeli ni ada Vanggana. Vanggana ni dia ada imbuhan ke ada apa ke kat situ? Ada afiks tak? Vangginar. Okey, kalau saya nak kata dibeli, kalau saya kata buah-buahan dibeli Ali. Sama? Dia macam Dia tak ubah. Kalau yang ni yang kamu buat ni Ali membeli buah-buahan. Kalau saya nak kata buah-buahan dibeli Ali, dia perkataannya Vangginar juga. dia Vangginar tu dia merujuk pada Ali. Dia macam merujuk jadi kata kerja tu bergantung kepada siapa yang pelaku lah. Jadi okey, kalau saya nak kata Tevia yang beli buah tu, macam mana? Letak belah bawah. Dia masih guna apa ni? Dia masih guna Vangginar ke atau perkataan dia berubah? sama juga. Cuma ganti nama saya. Kalau Tevia dan Ali membeli buah-buahan, macam mana? Dia Dan tu dia ganti dengan Matrum. Vangginar sama juga. Okey. Yang Vangginar ni ada tak aspek Dia tukar Vangginargal. tak Vanginagar sebab ada Tevia dengan Ali lah. Dia jadi maknanya dia okey, dia ada maklumat jamak atau tu. Yang mana satu yang tentukan dia untuk menunjukkan jamak ke atau singular tu, mufrad yang ada GAL tu. GAL. So yang atas yang dekat atas Vangginar kat atas tu yang mana? Yang Vangginar ni macam singular. Sekejap. Dia akan jadi Tevia, Matrum, Ali, Palem kan? Dia pakai Palem dia okey. Kalau Palem tu dia singular. Kalau nak guna plural tu Palanggal. Okey. Lepas tu yang kata kerja dia yang belakang tu kan? Vangginar tu kan? Dia kemudian yang cuma untuk yang atas tadi Ali dengan Tevia dia akan guna jadi Vangginar saja. Tapi kalau bila Tevia, Matrum, Ali dia akan jadi Vangginagal. Dan gal tu ialah nak tunjuk jamak. So kita letak makna, kita letak apa tu afiks ke buat masa ni lah, kita anggap sebagai macam dia imbuhan lah. Afiks jamak tu kita akan letak, padahal dia penanda kan. Kita letak dekat kata kerja lah Kalau macam buah-buahan kan dia plural kan, so dia ada gal, GAL. So gal tu sama dengan girl dalam vaginagal tu ke? Ke lain? Macam palanggal ni kan girl tu, girl dalam buah tu sama tak girl dalam kata kerja membeli tu, vaginagal, dia sama ke berbeza? Sama sebab dia menunjukkan plural, dia bukan singular, dia maknanya dalam konteks ni kita kena letak dekat kata objek benda ni kan, buah objek kan. Dekat objek kita kena letak, dekat kata kerja kita kena letak juga afiks tu.
Kalau contoh Ah, beli satu, saya dengan Ali tu beli satu, dia jadi Tivia Matrum Ali Palam Wanginarga. Sebab dia Tivia. singkat. Okey, Tivia Matrum Ali. Palam. Sebab dia kami beli satu saja, satu buah saja. So dia jadi Palam. Oh, tapi dekat belakang kata kerja tetap Bangi Nagel, kan? Sebab dua orang yang buat. Dia situ. Okey. Yang lain nampak tak dalam nota tu, ni kita tengok dalam bahasa ni. Okey. So yang penting kalau dalam konsep ni katalah tadi kalau nak tunjuk kala lepas, sebab tadi dalam bahasa Mandarin kan dia ada bagi tahu maklumat tu. Bahasa Melayu kita tak ada, kita kena guna sudah, akan. Kalau bahasa Tamil ni dia kena guna tak? Mana-mana yang tunjuk yang inilah sedang membeli buah ataupun sudah beli buah atau akan membeli buah. Ah, dia macam tak ada doktor kalau macam letak semalam macam tu boleh? Oh, maknanya kita guna perkataan lah macam bahasa Melayu. Ya. Yeah. Nah, Gitu. betul. Dia tak ada macam dia sama dengan Mandarin lah kan. Sebab Mandarin tadi Peci kata kena letak le tu, kita tunjuk dah sudah. Bahasa Melayu kita letak sudah juga untuk bagi tahu benda perbuatan tu dah lepas. Jadi dalam konteks kamu copy yang ayat Tivia Matrum Ali tu untuk jadikan ayat ni ialah ayat yang dah lepas tu. Kat mana nak letak yang perkataan sudah tu? Letak depan. Letak aje. Sebelum kamu letak tu kamu save dulu. Kan hilang mengaung. Gerak kesa kamu dekat save, dekat Tivia, gerak kesa kamu kat save, kan jadi apa-apa kan kita jenuh kita. Okey. So kalau macam tadi le tadi kan kita letak apa bendanya, kita letak kat belakang untuk bahasa Mandarin. Letak kalau tengok tadi yang tadi tu kita letak kat belakang terus. Okey, Peci ni kalau saya salah betul kan? Tapi kalau macam untuk berbual nama Paranggal pun tak apalah. Kan. Tapi kalau dalam bahasa Tamil kita letak depan sekali copy paste. Copy semua. Copy dulu. Bawah tu letak lagi sekali tu copy paste macam tu. Jadi kita tak padam yang atas tu. Okey. So kat mana yang letak perkataan tu? Netru Tivia Matrum. Oh, netru tu maknanya sama dengan sudah ke semalam? Kemarin. Kemarin. Okey. Kalau sudah, macam kalau saya kata Tivia Matrum Ali Parangal yang ini dah sudah. Guna perkataan sudah tu ada tak dalam bahasa ni? Dalam bahasa Tamil ke dia tak ada? Ada. Kalau yang tu macam mana? Letak kat mana pula? Dia tukar kata kerja tu. Kat mana? Okey, cuba kamu tunjuk kata kerja jadi apa? Dia kata akal dia apa untuk vagina ni, kata akal dia? Vagina dia. Dia jadi kenapa dah jadi Vangi Vital? Vangi Vital. So dia kata kerja tu Vangi Vital. Maknanya sekarang Vital tu akan tunjuk lepas lah. Sudah. Oh, sudah. Maksudnya dia sudah. Maksudnya sudah, tapi dia kena melekat sekali dengan kata kerja Macam kita buat imbuhan lah, afiks tu. Jadi kalau tengok macam ni, saya macam nampak Vangi tu macam nampak macam kata akal lah. Dia kata kerja. Wangi tu dia macam kata kerja. Beli. Oh, beli. okey, beli. Jadi kalau kita kata dah sudah, kita kena letak vital tadilah. Beza yang dengan netru tu maksudnya kemarin kan. Tapi kita kekalkan. Lepas tu yang girl tu dapat nak faham kan. Yang girl tu ialah girl. Girl tadi kamu kata apa? Banyak jamak. So sekarang kita boleh nampak bagaimana bahasa Mandarin tadi, kalau kita tengok dia tak ada yang ni, dalam ni kompleks juga kamu bahasa Tamil ni. Dekat kata kerja kita kena letak maklumat tentang sama ada dia jamak atau tidak kan. Dan kemudian kita kena letak dalam kes Vangi Vital ni, kita boleh gabungkan aspek sudah. Dia macam bahasa Inggeris kot, ya. Tivia dia macam kalau bahasa Inggeris kan kita ada ed tu, affix ed. So Vitar ni dia memang dia affix ke atau apa? Kan kalau bahasa Inggeris kita ada contohnya bahasanya red tak boleh. Cook kan? Kalau kita kata cook,
Lepas kita dapat cooked kan ada ed, COOKED tu. Jadi yang ini sama ke? Sama tak dengan konsep ed yang dalam COOKED ni? Sama ke tidak? Dia depends orang yang guna tu doktor. Contoh lagi kalau yang semalam saya dengan Ali beli buah-buahan tu dia macam orang yang ujar. Kalau yang ni pun macam nak bagi contoh lah. Aha. Okey. Contoh saya TV yang Matrum Ali Palangal Wangi Vitar tu dia kata orang tu dah beli. Okey. Ah, Okey, tak apa. Untuk bahagian ni cukuplah banyak ni kan. Terima kasih banyak-banyak. Nanti Anjab, apa ni Tevia, nanti kamu tolong berikan macam apa yang siapa tu buat tadi Peci buat tu supaya nampak sebelum kan lepas tu kamu hantar kat Telegram, okey? okey, baik doktor. Baiklah. So, terima kasih banyak Tevia dengan ni. So apa bendanya ni kita nak tengokkan kita nak tengok sebenarnya kita nak tengok yang dekat sini ialah kita nak tengok apa yang kita nak tengok sebenarnya yang saya nak tunjukkan ialah konsep itu ya. Sebab itu kalau tu anda saya rasa saya dah beri ni. Tolong tengok dekat language files apa lagi yang bahasa-bahasa lain yang ada yang dalam konteks. So, kita dah nampak dah macam bahasa Mandarin macam mana, bahasa Melayu macam mana kata itu. Okey. Digunakan, ada tak imbuhan ke, tak ada imbuhan ke, dan kalau nak menjelaskan sesuatu macam tadi bahasa kita nampak dekat kata kerja tu boleh letak masuk jamak, tapi kalau bahasa Melayu kita tak kata kerja, nak jamak kita jamakkan kata nama tu kan, kita kata bahan-bahan, buku-buku. Tapi dalam konteks maklumat yang apa yang Tevia bagi tu dekat kita gunakan daripada dekat letak kata kerja. Kalau kita tengok peci pula berbeza. Kan? Bila kata-kata bahan-bahan itu tak ada tapi kita tengok lambang dekat itu tadi tu. Macam mana karakter tu yang digunakan. Jadi itu yang kita nak kena kita kena ambil tahulah benda-benda ni sebab bila kita nak jadi morfologist, kita bukan nak kaji bahasa kita saja. Kalau anda ada berpeluang nak sambung belajar ya dalam bidang kita nak mengkaji juga apa yang berlaku dalam bahasa-bahasa lain di Malaysia. Konsep dia semua sama. Tapi macam mana kita nak aplikasikan, nak terapkan kepada bahasa-bahasa tu. Jadi dalam konteks ni baik kalau anda ada peluang tengok buku bab morfologi ni dalam language files. Kemudian jangan lupa tengok yang ni. Okay, Liber ni. Sebab dalam Liber pun ada banyak contoh-contoh dalam apa bendanya daripada bahasa-bahasa lain. Dan sebab kena ingat bila kita mengkaji morfologi bukan kata dalam konteks bahasa Melayu. Kalau anda baca buku Spanish pun ya, contohnya Profalde, buku itu kalau kita perhatikan menggunakan bahasa Sepanyol. Tapi dalam tu contohnya bukan hanya bahasa Sepanyol sebab kita nak menjelaskan konsep-konsep yang ada dalam linguistik, yang ada dalam morfologi, yang ada dalam sintaksis, yang ada dalam tu. Jadi kita menggunakan bahasa pengantar, bahasa Melayu. Dan kebetulan dalam konteks Malaysia kita menggunakan juga bahasa bahasa kebangsaan. Okey, bahasa Melayu itu sebagai contoh utama dan dalam ni kita rezeki kita alhamdulillah hari ini kita ada Peci, kita ada Betia yang boleh berkongsi okey tentang ni. So nanti saya akan berikan kerja yang seterusnya lah untuk ni. So buat untuk yang bergrade lepas ni ada 2 bergrade dan jangan 2 latihan lagi bergrade dan kita ada 1 ujian saya sebab dan saya akan jika ada masalah bagi tahulah dekat ni dan kalau terpaksa buat video saya buat video, anda tak ada pun tak apa saya buat video untuk anda tengok apa benda yang berlaku. So sampai sini saja dulu. Okey, kalau ada apa-apa soalan letak kat Telegram dan sebagainya. Sekejap. Ada dekat Facebook ada siapa tanya soalan tak? Ada ke tidak? Tak ada Pelajar yang dekat Facebook ada nak tanya soalan ke? 7 orang je yang baca. So tak ada 7 orang tu tinggal berapa orang. Okey. Ada soalan ke tak ada? Doktor. Ya? Ada orang yang tanya. Apa dia? Tapi dia tanya yang Cina tadi lah. Dia tanya maksudnya penggunaan karakter bahasa Cina untuk perkataan itu, ini, itu samalah. Dia tanya macam tu. Peci, tolong jawab WhatsApp Peci. Ya, maaf ya tadi ada kesilapan sikit. Dia tunjuk share. Kamu boleh share. Share balik. dan boleh share, boleh share. Sekejap. Tak share kat sini. Share kat sini sebelum kita beredar. Kamu share konten Sat. Sekejap.
Macam tadi yang arrow ke atas tu. Okey. Ni. Okey. Saya dah tukar dah ni. Yang mana? Sebab tadi soalan dia tadi apa, Emma? Siap tolong bacakan soalan dia tadi. Apa? Itu dengan saya tak jumpa pun soalan tu apa salah Maksudnya penggunaan karakter bahasa Cina untuk perkataan samalah. Maksudnya itu dan ini tu adalah karakter yang sama ke dalam bahasa Cina? Peci, sama ke karakter dia itu dengan ini tu? Tak sama, tadi saya silap. Tak sama. Saya dah tukar Okey. dah. Ni. Tak apa. Biasalah kan, kita pun macam saya lah juga. Maknanya dua-dua itu dan ini tak sama, sebutan ke serupa. Jadi naka G tu bunyinya ke ya. Ke Ke xiao hai hun apa hun he hun he che xie che xie ke che xie oh macam che xie okey cai liao kan. Yang betul. lain ambil benda ni nak kena tahu, buat kena soalan ujian padan muka kan. Jadi ni yang bawah tadi apa? Yang apa tadi? Jadi cuma dalam konteks ni berbeza tadi, yang berbezanya ialah tak ada kata majmuk dan tak ada kata apa ni ganda kan. Lupa tadi. Tevia buah-buahan tadi ada ni gal. Untuk bahasa Tamil ada, untuk bahasa Melayu kita gandakan apa ni kata akar atau kata dasar. Untuk bahasa Mandarin tak ada. Utai ada tak Sat sebelum kita beredar? Ada tak? Habis semua orang saya panggil. Utai. Ada ke tak ada ni? Dah lari dah. Utai. Siapa? Utai bahasa kamu siam kan? Bahasa Thai. Utai? Itu saya salah. Ya doktor, saya bahasa Siam. Kalau bahasa Siam dia macam mana? Share content. Dia sama tak dengan ini? Dia kalau macam nak kata bahan-bahan tu dia macam mana? Dia jamak juga, dia guna ganda ke atau dia guna affix? Dia pun nak hampir sama dengan bahasa Cina doktor. Oh ya ke? Ya doktor. Kamu boleh tolong type sekejap tak? Share word kamu jap. Rumawi kan tak apa, Rumawi kan. Share ni. Apa? Saya tak mahir sangat bahasa Siam doktor. Saya lebih pada bahasa Cina. Sebab saya dulu belajar bahasa Cina doktor. Apasal kamu tak belajar? Bahasa kamu, ya Allah, mula nak geram ni kan. Tolong. Bahasa ibunda tu jangan ditinggalkan. Okay? Balik belajar. Baguslah kamu belajar banyak bahasa. Saya tak guna. Mula kalau saya dengan kawan-kawan saya jahat, saya guna. Susah. Fras. Siapa ni? Ada tak sesiapa daripada Peci dah ada? Semua tinggal pelajar Melayu, tinggal kamu, Syarvan dan Tamil. Tak boleh lah. User ni apa? Dia bahasa apa ni? Okay, tak apalah. Okay. Tak macam ni. Utai, kamu boleh tak tanya sesiapa dalam family ke untuk dapatkan yang maklumat tentang bahasa Thai ni, bahasa Siam ni? Boleh tak? Boleh doktor. Lepas tu kamu rumawikan lah. Nak tunjuk kalau boleh tulis karakter tu bagus juga. Macam Tevia tadi kalau boleh tulis karakter macam siapa ni? Macam yang Peci buat ni okey juga. Apa benda ni? Tapi tunjukkan dia punya rumawi supaya kita boleh bantu. Apa ni Peci? Bagi tahu G ni, G ni sama dengan bunyi K ya, naka. Naka, xiao hai, hun he, che xie. Jadi macam tu. Jadi saya nak minta Utai, saya minta tolong kongsi dengan kawan-kawan tak kat Telegram. Apa ni memanglah tak ada markah benda-benda ni tapi untuk kita berkongsi ilmu. Boleh jadi apa bendanya? So setakat ni dulu, terima kasih banyak-banyak. Kalau ada soalan, siapa yang ada soalan tu saya boleh stay sekejap kat sini, sama ada dekat Facebook ke atau dekat ni, saya stay sekejap. Siapa yang tak ada soalan tu nak beredar, dah letih nak sarapan pun boleh lah. So apa bendanya? Kita ada dua lagi latihan dan latihan lagi satu ni minggu depan, minggu ni karang saya pergi. Bukan karang lah, esok lah kot atau malam ni. Bagi saya masa. Tapi saya bagi one week untuk ni. So 1 week untuk latihan seterusnya, 1 week lagi satu tu. Dan 1 week untuk ujian. So ujian ni kena jaga-jaga walaupun open book, segala buku yang saya bagikan tu tolong tengok-tengokkan. Meraung nanti nak dapat jawapan. Okay. So itulah basically yang kita tu. Likian ada kat sini. Kenapa dekat senarai nama tak ada? Pelik.
ke saya yang terlepas? Okay, tak apalah. So itulah basically. Ada soalan ke sebelum kita beredar? Wakil ke siapa nak tanya soalan? Tak ada dah? Tuan, tak ada soalan 10? 9? 8? Apa ni? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, kalau tak ada tak apalah. Kita macam biasalah, kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asri. Dan kita doakan mengikut fahaman masing-masing agar apa yang kita belajar ni ada manfaatnya untuk kita dan juga ahli keluarga, orang tersayang dan juga orang sekalian kita dan masyarakat di Malaysia dan sesiapalah nanti kita jumpa. Okay. So itu yang kita tu. So saya akan, tak ada soalan ya. So saya, terima kasih. Saya nak tutup apa ni end sebab semalam saya buat silap saya tu. Okay, saya akan leave kan. Oh, no. End meeting. Okay, so see you guys lagi sekali lah kalau dekat Telegram ke ataupun kalau ada soalan saya jawab dengan tu. Okay, jangan lupa baca tasbih kafarah dan surah Wal-Asri dan doa mengikut fahaman masing-masing. Okay, bye.